Antara perkara utama yang wajib dielakkan pada waktu siang hari berpuasa adalah makan, minum dan bersetubuh dengan isteri. Jika ketiga-tiga perkara ini dilakukan, maka akan batal dan rosaklah amalan puasa dari segi syariat. Orang yang melakukannya wajib mengganti puasa selepas daripada bulan Ramadan dalam kadar segera. Selain daripada ketiga-tiga perkara ini, terdapat banyak perkara lain, terutamanya maksiat dan perkara keji yang boleh mengurangkan kesempurnaan atau membatalkan pahala puasa, walaupun secara zahirnya amalan puasa tersebut adalah sah dari segi syariat. Antara perbuatan maksiat yang boleh mengurangkan kesempurnaan atau membatalkan pahala puasa adalah yang melibatkan perbuatan zahir maupun batin, seperti menggunakan lidah untuk tujuan buruk dan keji. Contohnya bercakap bohong, mengeluarkan perkataan yang kotor dan sia-sia, mengumpat dan mengadu domba, bertengkar, memakai hamun dan sebagainya. Menggunakan anggota zahir lain seperti tangan dan jari untuk menyakiti orang lain. Contohnya menularkan perkara fitnah melalui media sosial. Menggunakan telinga dan mata untuk mendengar dan melihat perkara keburukan dan keji. Sehinggalah menggunakan hati dan akal fikiran untuk berhibur, melakukan tipu muslihat, khianat dan sebagainya. Perbuatan maksiat yang terhasil daripada anggota tubuh yang zahir dan batin ini akan menyebabkan hilang kesempurnaan puasa kita atau berkemungkinan tidak mendapat pahala sama sekali. Mengambil kira risiko kehilangan pahala puasa disebabkan perbuatan maksiat anggota tubuh yang zahir dan batin, maka para ulama banyak mengemukakan nasihat dan panduan untuk kita amalkan bagi mendapat puasa yang sempurna. Antaranya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang meninggalkan beberapa tip dan panduan untuk kita mencapai tingkatan puasa yang sempurna, iaitu tingkatan puasa para salihin yang tercapai melalui keupayaan menjaga seluruh anggota tubuh yang zahir dan batin daripada melakukan dosa dan perbuatan keji. Antaranya, pertama, menjaga pandangan mata. Kedua, menjaga percakapan lidah. Ketiga, menjaga pendengaran telinga. Keempat, menjaga fungsi anggota tubuh badan zahir yang lain seperti tangan dan kaki. Kelima, menjaga nafsu perut. Dan yang keenam, menjaga tumpuan hati dan fikiran. Pertama, menjaga pandangan mata dari melihat hal-hal yang tercela dan tidak disukai oleh syarak, serta dari hal-hal yang dapat melalaikan diri daripada tumpuan ibadah puasa yang sepatutnya hanya semata-mata untuk Allah. Kita dilarang sama sekali melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti menonton gambar atau video lucah atau mengintip perkara kelucahan. Perkara ini jika dilakukan akan menghilangkan pahala puasa sama sekali. Kita juga tidak digalakkan menggunakan penglihatan mata untuk melihat perkara yang diharuskan tetapi boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah. Contohnya menonton rancangan hiburan dan drama atau wayang gambar yang tidak melampau dengan alasan untuk mengalihkan fikiran kita daripada perasaan lapar dan dahaga. Ada ketikanya kita menghabiskan hampir sepanjang hari berpuasa dengan menonton hiburan ini dengan alasan untuk mempercepatkan kitaran masa berpuasa. Perbuatan seumpama ini mungkin tidak dilarang atau salah dari segi syarak, tetapi menyebabkan tumpuan kita kepada amalan ibadah semakin berkurangan. Kita mungkin akan kurang atau tidak membaca Al-Quran, solat malam, zikir dan sebagainya disebabkan masa seharian kita diisi dengan hiburan. Kedua, menjaga percakapan lidah dari berkata tidak baik, berbohong, mengumpat, adu domba, membangga diri, permusuhan dan hal-hal lain yang tidak baik dan keji. Utamakanlah mendiamkan diri dan hanya sibuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Banyak peringatan daripada baginda Nabi SAW berkaitan kepentingan menjaga lidah ketika berpuasa. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, puasa adalah perisai. Jika salah seorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata buruk. Jika seorang berkata buruk atau menghinanya, maka hendaklah ia berkata, sungguh aku sedang berpuasa, sungguh aku sedang berpuasa.
Di dalam satu hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi amaran keras kepada kita agar tidak bercakap bohong dan berkelakuan keji ketika berpuasa. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan keji lagi buruk sedangkan dia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan di sisi Allah selain daripada lapar dan dahaga sahaja yang didapatinya. Ketiga, menjaga pendengaran telinga dari mendengar hal-hal yang keji dan tercela. Sesungguhnya perkara yang diharamkan oleh Allah mengucapkannya, diharamkan pula untuk mendengarkannya. Dalam arti kata yang lain, orang yang mendengar perkataan keji dan mengumpat sama seperti mereka yang melakukan perkara tersebut. Selain daripada tidak mendengar perkara buruk dan keji yang keluar daripada mulut orang lain, kita juga digalakkan menjaga telinga agar tidak mendengar perkara-perkara yang melalaikan seperti mendengar lagu-lagu dan nyanyian dan pelbagai bentuk hiburan audio visual yang boleh diakses dengan mudah melalui gadget pribadi seperti telefon bimbit, komputer dan sebagainya. Mendengar perkara yang melalaikan boleh menghilangkan tumpuan kita daripada menghayati amal ibadah dalam bulan Ramadan seperti tadarus Al-Quran dan sebagainya. Kita mungkin beralasan untuk mengisi masa dan melupakan perasaan lapar dan dahaga. Alasan sebegini akan menyebabkan rosak tujuan puasa kita, iaitu berlapar kerana Allah dan untuk menghayati penderitaan orang miskin dan tiada kecukupan makanan. Sebahagian langkah pengisiannya, kita boleh menggunakan gadget dan alatan teknologi untuk mendengar dan menonton bacaan Al-Quran, zikir atau ceramah agama, khususnya bagi meningkatkan tumpuan kita kepada amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Keempat, menjaga fungsi anggota tubuh badan zahir yang lain seperti tangan dan kaki daripada melakukan maksiat dan perkara kecil. Anggota tubuh badan zahir seperti tangan dan kaki termasuk jari jemari merupakan anggota fizikal tubuh badan yang berperanan memanjangkan langkah dan jangkauan untuk sama ada melakukan ibadat ataupun melakukan maksiat. Kaki yang tidak dijaga dengan baik akan membawa kita ke tempat maksiat ataupun menghalang kita daripada melangkah ke tempat ibadat seperti masjid, surau dan tempat menuntut ilmu. Tangan yang tidak dijaga dengan baik akan memungkinkan kita melakukan maksiat seumpama mencuri atau menyakiti orang lain dengan pukulan, tumbukan ataupun hentakan. Tangan yang dijaga dengan baik akan bantu kita melakukan kerja-kerja kebajikan seperti menolong orang lain, membersihkan masjid atau surau dan sebagainya. Jari jemari yang tidak dijaga dengan baik akan digunakan untuk mencari bahan-bahan terlarang melalui penggunaan sentuhan jari pada skrin gadget seperti telefon, tab, komputer sebagainya. Begitu juga jari jemari boleh digunakan untuk menyebarkan berita palsu, fitnah, adu domba, berhujah dan berdebat melalui skrin gadget. Sebaliknya, jari jemari yang terjaga dengan baik akan dapat membantu kita menggunakan gadget untuk kebaikan seperti membaca dan mendengar Al-Quran menggunakan aplikasi teknologi terkini ataupun menyebarkan ilmu dan menyampaikan dakwah menggunakan bahan-bahan yang telah disahkan benar dan menepati ajaran Islam melalui media sosial. Kelima, menjaga nafsu perut dengan menjauhkan diri daripada makanan yang haram ataupun syubhat atau makan berlebihan ketika berbuka puasa dan bersahur. Menjaga perut daripada perkara syubhat pada ketika berbuka, apalagi perkara haram, adalah amat penting. Orang yang makan perkara yang syubhat dan haram ketika berpuasa adalah ibarat orang yang membina sebuah gedung, iaitu perutnya, tetapi menghancurkan sebuah negeri, iaitu puasanya. Nabi SAW sangat melarang daripada memakan makanan haram pada setiap ketika. Memakan makanan haram ketika berbuka puasa atau bersahur adalah lebih buruk sifatnya kerana kedua-dua waktu tersebut adalah berkaitan dengan ibadat kita kepada Allah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Ka'ab bin Ujrah. Maksudnya, daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an telah bersabda Nabi SAW,
Tidak tumbuh daging daripada makanan yang haram, melainkan api nerakalah yang lebih layak baginya. Nabi SAW mengajar umatnya menjauhi perkara syubhat seperti mana yang terdapat di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada An-Nu'man bin Bashir bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yakni samar-samar. Tidak diketahui oleh orang kebanyakan sama ada halal ataupun haram. Maka siapa yang meninggalkan perkara syubhat bererti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Kita juga dilarang daripada makan berlebihan pada bulan Ramadan, khususnya ketika berbuka puasa dan bersahur. Makan berlebihan hanya akan menyebabkan syahwat perut semakin bermaharajalela. Jika ini berlaku, maka sangat tidak berpatutan kerana falsafah puasa adalah bertujuan melemahkan dan mengawal syahwat termasuk syahwat perut. Keenam, menjaga tumpuan hati dan fikiran agar memberikan tumpuan kepada matlamat utama puasa, iaitu semata-mata kerana Allah dan mencapai darjat taqwa. Puasa para anbiya adalah dengan meletakkan tumpuan hati dan fikiran sepenuhnya kepada Allah sepanjang waktu. Kelupaan hati dan fikiran daripada Allah adalah dianggap satu kelalaian yang tidak sepatutnya berlaku. Ini adalah tingkatan tertinggi puasa, iaitu puasa tingkatan ketiga, iaitu khusus al-khusus. Kita mungkin tidak tercapai darjat puasa para anbiya ini. Namun begitu, amat digalakkan kita berusaha mencapai sekurang-kurangnya tingkatan kedua, iaitu tingkatan puasa khusus yang menjadi amalan para solehin. Tingkatan puasa kedua ini juga memerlukan kita menjaga hati dan fikiran agar tidak lalai daripada matlamat utama puasa, iaitu kerana Allah bagi mencapai sifat taqwa. Segala bentuk penjagaan anggota tubuh yang zahir seperti lidah, mata, telinga, tangan, jari jemari, kaki dan perut adalah untuk memastikan hati dan fikiran kita sentiasa fokus sepanjang hari. Sekiranya kesemua anggota zahir tidak mampu dijaga, maka sudah pasti anggota batin seperti hati dan fikiran ini lebih sukar untuk dijaga. Oleh itu, mulakanlah dengan berusaha bersungguh-sungguh menjaga kesemua anggota zahir agar anggota batin seperti hati dan fikiran ini terikut ke arah memberi fokus melaksanakan ibadah dan menjauhkan segala bentuk kelalaian. Hati dan fikiran amat perlu dijaga kerana kedua-duanya melibatkan aspek dalaman puasa, iaitu niat kerana Allah dan berkait rapat dengan perasaan atau aspek kejiwaan puasa. Kita adalah apa yang kita fikirkan dan yakini. Apa yang kita fikirkan tentang Allah itulah yang mengisi akal, fikiran dan hati kita. Jika kita meyakini bahawa Allah tidak menerima ibadat kita, maka besar kemungkinan fikiran kita akan menghalang kita melakukan ibadat. Kerana bisikan hati mengatakan bahawa ibadat tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Oleh itu, kenapa kita perlu berusaha payah melaksanakannya? Ini adalah cara berfikir yang salah. Kita sememangnya tidak dapat mengetahui sejauh mana amalan kita diterima atau ditolak oleh Allah. Lantaran itu, cara terbaik adalah meletakkan diri kita pada satu kedudukan yang selamat, iaitu tidak terlalu yakin sehingga menyebabkan kita melakukan ibadat dengan cara tergopoh-gapah atau asal buat, dan tidak terlalu pesimistik atau mudah putus harap sehingga menyebabkan kita lalai dan meninggalkan ibadat yang sepatutnya kita sempurnakan. Cara terbaik adalah meletakkan diri kita pada kedudukan antara takut atau bimbang, yakni khauf, dan berharap ataupun roja. Kita bimbang ibadat puasa kita tidak diterima. Oleh itu, kita berusaha sebaik mungkin melaksanakan sepenuhnya mengikut kehendak syarak. Tidak cukup dengan melaksanakannya dengan sesempurna mungkin, kita juga berdoa, berserah dan berharap kepada Allah dengan bersangka baik ataupun husnuzan kepadanya, iaitu Allah pasti akan menerima ibadat hamba-Nya yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Secara zahirnya kita tidak tahu adakah puasa kita diterima sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa dan muqarrabun, yang dekat kepada Allah, atau sebaliknya puasa kita ditolak sehingga kita termasuk dalam kalangan orang yang rugi, iaitu orang yang berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Oleh itu, hati dan fikiran kita hendaklah berserah dan berharap sepenuhnya kepada Allah.